Tengok dah tak ramai ke? So kita start lah, kita start. Boleh tak? Start. Kalau kita start cepat habis, cepat ni lah. Kan? Kita start cepat, kita cepat habis. Hospital COVID, lapor diri. Okey, saya boleh start dah. Semua clear lah. Semua clear lah. Hari ni kita belajar compression. Compression ni setup yang best. Memang orang cakap sangat-sangat best kalau korang nak meletupkan akaun korang, nak merasa 1000%, 2000%, lepas tu nak layer kau-kau. Inilah masa dia pakai compression. Bukan semua tempat tau. Compression. Okey. Dah boleh start dah? Saya start lah. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, ada yang nak lagu promo? Kejap saya try cari lagu Kap Rawau, Mim Wow Kap. Music. Mana music? Sekejap lah. Dia tak boleh. Dia cakap dia nak lagu kromok juga. Kalau dia tak dengar lagu kromok, dia tak boleh nak concentrate. So saya buka lagu kromok. Dengar tak? Kita test. Dengar tak? Dengar. Baru semangat kan? Wow. Macam dalam video lah cikgu. Sebiji macam dengar video. Barulah belajar namanya. Clear tak kuat sangat kan? Tak kuat kan? Syahdu kan? Follow. Okey, kita start. Compression lah. Dalam supply and demand, aku pula nak cakap susah sebab lagu kuat. Okey, dalam konsep supply and demand, kita belajar asas supply and demand. Permintaan dan penawaran. Ni dalam mana-mana semua memang perlu ada. Memang dalam perniagaan mesti ada supply and demand. Okey, supply and demand, permintaan dan penawaran. So, let's suppose katakanlah demand tinggi, supply kurang. Apa akan jadi pada price? Ini soalan kebat. Siapa yang dah tahu jangan jawab. Siapa yang dah tahu jangan jawab. Ni soalan kebat. 10 markah kebat, 10 markah. Siapa dah tahu jangan jawab. Demand tinggi, supply kurang, apa jadi pada price? Jangan jawab, saya cakap. Harga ayam naik. Bila masa pula ada ayam, aku tak cerita ayam pun kata dia. Ini anak saya pun tahu. Betul, ini konsep asas dalam supply and demand. Demand tinggi, supply kurang. Semua orang nak beli, tapi supply tak ada. So, harga akan naik. Maksudnya orang yang demand ni dia sanggup beli harga tinggi. So, harga akan naik. So, price dia akan naik je tau. Dia bukan terbang, dia akan naik je. Dia akan naik saja. Alright, kalau kita terbalikkan, supply tinggi. Ni soalan ni lagi susah. Gila susah punya. Soalan kebat tanggal 5 SPM 2018. Supply tinggi, demand kurang. Apa akan jadi pada price? Okey, kejap. Jangan jawab dulu. Jangan buka kertas soalan dulu. Apa akan jadi pada price? Siapa dapat jawab, tolong tulis. Lepas tu nanti saya akan tanya. Okey. Jawapannya, tengok muka surat belakang. Muka surat 183. Jawapan dia, tengoklah dulu masa buat AdMed kan. AdMed. Masa buat, ingat tak siapa sini belajar AdMed? Dia ada ingat tak buku tebal AdMed tu? Bila you dah buat soalan tu, nak tengok jawapan. Dia cakap jawapan dekat muka surat belakang. Muka surat 183. Kita pun tengoklah salah. Okey, jawapannya price akan turun. Sebab ramai orang nak jual tapi tak ada orang nak beli. Tak ada orang nak beli. Tapi so akhirnya price turun. Okey, so kalau saya buka chart, USD JPY ke whatever lah. Sebenarnya kalau you tengok chart ni, ini adalah candlestick. Yang you tengok dekat sini adalah candlestick. Video lagi sikit candlestick yang dah berlaku. Dalam candlestick ni, dia cuma apa yang dia buat, contoh ni USD JPY H1. Ini adalah candlestick yang melukiskan harga apabila dalam masa 1 jam. Contoh sekarang ni 1 jam sekarang. Sekarang ni adalah candlestick yang ni. Ini adalah 1 jam. Okey. Dia tengah belum close lagi. Dia open tadi pukul 9, pukul 10 nanti dia close. So dia bergerak sana, bergerak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Dia sebenarnya dia isi apa bang? Sebenarnya dia mengisi
permintaan. Ada orang beli, ada orang sell, ada orang buy, korang buy, ada yang grup sana suruh tekan buy, ada sini grup tekan sell, sana tekan buy limit ada. So benda lah tu semua dia jadi order. Order orang letak order dekat MT4 bila korang entry dekat MT4 kan, kau tekan. So benda tu adalah supply dan demand. Bila ada orang nak beli, ada orang nak jual. Okey, konsep bila you nak beli, katakan you nak buy, dia demand. Bila you nak sell, dia supply. Ni konsep dia. So demand dengan supply ni dia kena matching. Kalau matching dia akan stay macam tu. Dia akan price tak bergerak lah, matching. Tapi kalau price naik tinggi-tinggi, tiba-tiba macam ni, naik atas laju-laju. Maksud dia apa tu? Maksudnya masa ni orang beli gila-gila USD. USD JPY. Orang beli USD gila-gila. Tak kira lah apa jadi. Tam. So siapa yang demand yang orang beli, yang supply ni dia supply kat area sini. Dia supply ada dekat area sini. Dan ada yang supply kat sini. Macam mana kita nak tahu dia punya area supply tu? Dekat sini. Saya bagi contoh Lepas tu dia naik. Tak kira, dia tetap naik juga. Maksudnya apa? Demand dia sangat tinggi. Supply tak dapat menampung pergerakan price. Supply tak dapat menampung permintaan demand. So that's why price naik laju. So lepas tu dia dah slow. Bila price dah sideways macam ni. Maksudnya demand ni, dia supply dah cover. Dia dah cover. Dia dah dapat supply demand. Maksudnya orang beli ada supply. Orang beli ada supply. Lepas tu bila orang beli banyak lalas, tak ada orang beli pula. So price turun ke bawah. Maksudnya apa? Maksudnya supply pula. Supply pula yang menguasai pasaran. Supply pula banyak. Tak ada orang demand. Demand kat mana? Demand lah dekat sini. Demand. Kat sini kawasan demand. Kawasan sini kawasan demand. Yang bawah-bawah ni yang ada zon-zon ni semua kawasan demand. Right? So nanti bila price sampai sini, dia akan stop kat sini sekejap. Macam tu price main turun naik. Okey, soalan dia macam mana kita nak tahu supply tinggi ataupun demand tinggi? Okey. Kita belum masuk lagi bab tu bab. Tetapi bahasa Melayu. Ada special case. Buat masa sekarang you kena faham konsep ni, konsep supply demand. Okey. Nanti ada satu special. Okey, dekat mana datangnya compression? CP. Compression kena ingat formula dia. Ni formula kena ingat. Compression sell ke, compression buy ke, kena ingat formula ni. Dia berlaku apabila demand tinggi, supply kosong. Okey, apa jadi pada price? Ini soalan kehebat. 20 markah ni susah sikit. Dia ada trik sikit. Ini susah sikit. Korang fikir dulu lah. Okey. Tapi ini formula dia. Let's suppose satu lagi supply tinggi, demand kosong. Apa jadi pada price? Kalau tadi demand tinggi, supply kurang, price akan naik sikit kan? Kalau kali ni demand tinggi, supply kosong, apa jadi bang? Bila demand tinggi, supply kosong, demand ramai gila orang nak beli tapi langsung tak ada supply. Apa jadi pada price? Siapa dapat jawab 20 markah. $20. Saya bagi $20 NDB. Laju korang kalau NDB. Okey, bila demand tinggi, supply kosong, price akan terus terbang. Dia akan terus terbang. Dia akan terus terbang. Dia takkan naik sikit. Dia akan terbang terus. Okey. Kalau supply tinggi, demand kosong. Apa dia? Apa? Price tersungkur. Price terjun pandalela. 9.9. Dia akan plunge terus. Sebab semua orang jual besar-besaran tapi tak ada demand. Tak ada orang nak sanggup nak beli. Semua orang nak sell. Apa jadi? Price akan terjun. Okey. So, persoalannya. Persoalan dia. Tadi yang ni 10 markah, yang ni 20 markah, ni 50 markah. Bagaimanakah
Bagaimanakah terjadi supply kosong atau demand tinggi? Okey. Terbalik lah dia punya ni. Okey, sang formula pertama. Demand tinggi, supply kosong, price terbang. Let's suppose katakanlah demand tinggi, supply kosong, price akan terbang. Betul tak? Dan you kena ingat, demand tinggi masa bila? Masa bila orang nak beli secara paling tinggi. Kalau you tengok chart, saya buka H4, USD JPY. Ini yang orang cakap, saya delete. Okey. Masa price naik ni, ini yang dipanggil orang cakap tinggi, something, demand tinggi. Gila babi tinggi. Masa ni masa bila? Masa keluar kenyataan bahawa vaksin dah keluar. Betul tak? Bila vaksin keluar, kecoh satu dunia. Oi, vaksin dah keluar, COVID-19 mesti boleh cover. So, diorang buat apa bang? Diorang beli US dollar banyak-banyak. Beli US dollar supaya dia jadi dia ada power. Dia buy. Satu dunia buy US dollar buy. Masa tu supply semua tak boleh tanggung. Okey. Akhirnya supply kat sini semua tak boleh tanggung. Dia boleh tanggung dekat supply sini saja. Nanti saya akan ajar lah macam mana nak buat supply. So sampai kat sini okey. Supply sini dah boleh tanggung. So price sideways. Okey. So masa price naik ni, ini dipanggil demand tinggi. Kalau you tengok dekat gold, gold pula. Masa dia terjun sebatang tu, masa dia terjun 1100 pip yang ramai orang jadi kaya raya sekelip mata tu. Follow lagi tak? Okey tak? Senyap je ni. Masa dia terjun ni, laju ni, masa ni supply tinggi bang. Supply tinggi. Semua orang yang pegang gold, dia cakap okey, lepas ni USD kuat. So orang tak nak beli gold lagi. So diorang jual gold. Jual. Terjun sampai bawah. Tak ada siapa nak beli. Semua orang masa tu nak jual. So dia terjun. Pandai lelah. Memang gila lah. Terjun. Boleh tak? Faham? Ini, so kesimpulan dia, demand tinggi ataupun supply tinggi, dia ada dua tempat. Bila ada news. Video lagging Saya slow sikit lah. Demand tinggi bila ada news. So far, yang sekarang okey tak? Sekarang. Bila ada news yang besar-besaran, maka akan berlaku belian ataupun jualan secara besar-besaran. Itu dipanggil demand tinggi ataupun supply tinggi. Faham? Faham tak? Waktu biasa, demand biasa, supply pun biasa. Kalau tak ada news, demand biasa, supply biasa. Tapi kalau ada news besar-besar, NFP ke, FOMC ke, ada news Federal Reserve ke, ataupun ada news interest rate ke, masa itulah satu demand ataupun satu supply menjadi tinggi. Faham? Faham? Dekat mana nak tengok news? Dekat Forex Factory. Forex Factory ada news yang merah-merah tu, yang penting-penting yang merah-merah tu. Tunggu news. News tu memang orang cakap. Okay. Now, demand tinggi, supply kosong. Macam mana supply kosong? Okay. Yang ni penting. Let's suppose. Saya ada satu demand zone sini. Price naik. Ini saya tebalkan sikit. Okay. Imagine ini adalah pergerakan price lah, saya lukis This is your demand, rally base rally ke, ataupun kau ada pembaris ke, ada king ke, ada apa ke, which is dekat demand zone.
Okay, ni punya base. So this is your demand zone. Okay. Masa mula-mula ni price naik laju. Price naik laju. So ni adalah satu demand zone yang tinggi. Lag sikit lambat. So saya kena slow. Dengar. Dengar tak? Slow sangat. Tapi tadi cakap nak slow. Saya cakap lah slow. Dengar. Aduh. Oh, dengar suara okey. Cuma volume muzik boleh ke? Oh, okey, sorry. Muzik kuat sangat lah. Mengganggu. Cuma memang video akan lagging sikit lah. Video lagging. Mengganggu. Okey, sorry. Slow. Alright. Kelajuan cakap okey. Kelajuan cakap boleh? Ke nak saya cakap laju lagi? Okey. Ataupun nak slow macam ni. Macam tu boleh? Kelajuan cakap okey. 2 pagi baru habis. Aduh, sorry dah okey. Alright. Okey. Alright. Okey, let's suppose. Dah. Okey, price naik atas, laju ni demand zone. Lepas tu katakanlah price dah naik atas. Lepas tu price turun. Bila price turun, dekat atas ni dia jadi rally base drop. Betul tak? Rally base drop. Siapa yang tak faham lagi supply demand tu boleh dapatkan. Boleh tengok video dekat YouTube ada banyak. Supply zone 1. Saya tandakan sebagai supply zone 1. Okey. Rally base drop supply zone 1. Price turun bawah kan? Dia jadi supply zone. Rally dia buat base, dia buat drop. Masa price buat drop ni, sebenarnya masa price buat drop ni dekat sini dia ada order limit tau bang. Ada order buy ataupun ada sell, supply, sell limit ke sell. Ada order yang tak trigger lagi. Bila price turun laju je dia jadi demand zone, dia panggil ada satu order tertinggal. Order tertinggal. Diterima je lah. Order tertinggal. Order tertinggal kat sini. Dekat demand zone. Nanti tengok dekat YouTube ada cerita pasal order tertinggal ni. Pasal everything about supply and demand. Let's suppose katakanlah price naik atas. Bila price naik atas, apa dia buat je lah. Dia ambil order tersebut. Order yang tertinggal tu, dia dah fill order tu. Kita dah belajar tentang fill kan. Order yang fill. Ingat tak yang hari yang kisah pasal ayam tu? Yang order fill dengan order unfill. Ingat So bila dia dah fill order ni, biasanya price akan turun ke bawah. Bila dia turun ke bawah, dia jadi rally base drop lagi. Rally base drop. So sini jadi supply zone. Alamak, dia ada background candlestick pula. Tak apalah. Supply zone. Yang ini saya tandakan sebagai supply zone 2. Okay. Alright. Masa price naik kat sini ni. Oh lah, lagging. Sekejap. Slow. Yes. Masa price naik, cocok supply zone 1. Bila dia cocok, maksudnya dia naik atas, dia ambil order tertinggal ni. Once order tu dah trigger, price turun bawah. Bila dia dah trigger, order yang dekat sini, dia dah fill loh bang. Bila dah fill, order ni maksudnya demand zone ni kosong. Demand ni kosong. Dia kosong macam tu. Faham tak? Video lagi. Hari ni slow internet. Kita ada 969 orang hari ni. Nampak tak dia kosong? Dia bukan PC ni bang. Ni masalah internet. Saya pakai Celcom. Celcom punya ni slow. Ada yang nak sponsor PC ke apa? DM pun terus juga. Tak boleh nak kata apalah internet ni. Bila dah ramai-ramai macam ni. Tapi so far seorang faham okey tak? So far okey?
Ada yang cakap tak lag, ada yang cakap okey je. Mungkin internet korang slow kot. Duduk dekat gua. So far loud and clear kan? Okay, let's suppose katakan dah turun. Bila price turun, sekarang kita dekat supply zone 2. Bila price turun, katakan price naik lagi. Dia naik lagi, dia cocok supply zone 2, dia ambil order yang tertinggal tu. Kat sini pun bila price turun, order tertinggal. Lepas tu dia turun lagi. So bila dia dah cocok, yang ni dah kosong. Betul tak? Supply zone 2 kosong. Betul tak? Betul tak murid-murid? Betul. So dia ulang dia buat benda yang sama. Dia turun, dia buat supply zone. Lepas tu, kejap saya lukiskan dulu siap-siap. Lepas tu dia naik balik. Lepas tu dia turun lagi. Lepas tu dia naik balik. Lepas tu dia turun. Dia tak ada buat kerja lain. Dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Apa dia buat sebenarnya? Ini dipanggil pemadatan. Compression. Sebab, kejap Tam. Lepas tu. Tam. Okey. Saya lukiskan dulu supply zone sini. 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 Yang ni tak sampai. Okey, saya lukiskan dulu yang ni, supply zone. So, kita ada supply zone 1. Saya tulis sini SZ2 So, SZ tu supply zone lah, supply zone 3. This is your SZ4. Supply zone 4. Yang ni SZ5. Ini SZ6. And then yang ni SZ7. Supply zone 7. Okey, semua faham kenapa saya markingkan dia supply zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Faham So, by the time price naik atas, cocok supply zone 2, dia dah clear. So, bila clear, saya letak kosong. Lepas tu price naik atas dekat sini, cocok supply zone 4. Dia cocok supply zone 4, supply zone dah clear. Order dah ambil dah. Maksudnya dah tak ada supply lagi dah. Dekat sini dia cocok lagi, clear. Cocok clear. Supply zone 6. Okay, now. Daripada 6 sampai 5, sampai 4, sampai 3, sampai 2, sampai 1. Ada supply ke tak ada supply? Ada tak supply? Ada tak order sell limit ke, sell limit ke, whatever ke? Tak ada kan? Dah kosong. Yang kosong inilah yang dia orang cakap kosong. Ni kosong. Saya marking atas itu. Ini kita panggil dia supply kosong. Okay. So faham supply kosong? Inilah formula yang dekat sini ni. Supply kosong. Okay, supply kosong. Okay, now. Dia dah jadi compression belum? Supply zone 7 ada lagi ke tak? Dia dah complete belum compression dia? Ada lagi bang. Supply zone 7 masih ada. 6. Yang kosong daripada 6 sampai 1 je. Tapi yang 7 belum clear lagi. So, bila price turun-turun, tiba-tiba sampai dekat demand zone. Demand zone 1. Bila price sampai dekat demand zone 1, biasanya price akan mantul. Dia akan mantul ke atas. Betul tak? Dia mantul, tiba-tiba terlebih. Terlebih. Lebih sikit lah. Konon lah kita. So, bila dia dah mantul, dia dah cocok dan dah cocok supply zone 7, maka supply zone 7 dah clear, betul tak? Betul? Katakanlah tiba-tiba price turun bawah sikit. Turun bawah sikit. Ini dah jadi compression belum? Formula kita.
Kena ingat formula kita. Compression, demand tinggi, supply kosong. Price terbang. Dah jadi belum? Belum lagi bang. Belum lagi sebab demand tinggi. Demand tinggi ke tak? Siapa mana kau tahu sini demand tinggi? Siapa tahu kat sini demand zone tinggi? Ha, tu yang ramai layer. Tengok tak jadi. Why? Sebab demand kita tak tahu lagi. Macam mana kita nak tahu demand tinggi ke tak? Suara hilang pula. Tak ada suara. Test 1. 1. This is Captain speaking. Do you read me, guys? Siap saya test. Aduh mak. Patah pula dia punya ni mikrofon. Patah pun dah lain macam tadi. Patah pun tak nampak. Okey, saya terpaksa pegang mikrofon ni. Pakai sebelah kiri. Lepas tu saya cakap macam DJ sekarang. Clear tak clear? Okey, now. Macam mana kita nak tahu? Supply dah kosong. Tapi demand. Macam mana kita nak tahu demand tinggi? Tadi saya dah tanya soalan. Macam mana kita nak tahu demand tinggi? Baru je ajar tadi. Demand tinggi bila ada news. Bila ada news, barulah demand tu ataupun supply tinggi. So, masa ni kena tunggu news bang. Tunggu news, tengok settle. Bila ada news, katakanlah Soros buy. Bila price Soros buy. Okey, kejap Katakanlah dia buy. Katakanlah dia sell. Kita buat cerita dia sell. Bila price sell, dekat sini ada demand zone. So, susah dia nak tembus. Betul tak? Ada demand zone, dia akan mantul. Tetapi, kalau katakanlah Soros and the gang dia buy. Bila kita buy, kena ingat, itu hari kelas pertama, bila kita buy, price akan cari apa? Price akan cari supply, betul? Price akan cari stop loss apa? Aduh, bila kau buy, kau kena cari apa bang? Nazri Nordin? Kena cari orang yang sell. Bila ada orang buy, kena cari orang yang sell. Bila orang sell dekat mana? Dekat sell dekat supply zone ni lah. Faham tak? So, price naik atas. Dia cari supply zone 7. Ada tak dekat sini supply zone 7? Ada tak supply lagi kat SZ7? Tak ada, dah kosong. So, bila dah kosong, dia naik atas lagi. Dia naik atas lagi dekat supply zone 6. Ada tak supply lagi? Tak ada. Dia naik atas lagi. Dekat supply zone 5. Ada ke tak ada? Tak ada. 4 tak ada. 3 tak ada. 2 tak ada. 1 tak ada. Yang dia naik sebatang. Ini baru nama dia compression. Faham tak? Price akan naik sebatang. Dia macam roket dia terbang. Sebab apa? Sebab tak ada supply lagi dah. Memang semua cantik. Sebab demand dah tinggi. Supply kosong. Kenapa demand tinggi? Sebab ada news. Kenapa supply kosong? Sebab supply semua dah kena cocok. Biasanya news yang high impact saja akan efek. Atau news yang slow dia akan... sebab apa news yang kuning-kuning tu tak efek sangat? Sebab tak ada demand yang tinggi, tak ada permintaan yang tinggi. Yang gerakkan market ni adalah demand dan supply. Permintaan. Orang nak beli dengan orang nak sell. Kalau dia tinggi gila, waktu news, masa itulah dia akan meletup-letup. Betul tak? Kalau hari biasa, dia jalan macam biasa lah. Atas, bawah. Boleh lah. Tapi bila ada news besar-besar, dia pergi 100 pip, 200 pip, 300 pip. Macam tu. Farhan Rahimi berapa lama kelas ni? Mungkin sampai pukul 8 pagi besok. Boleh? Taklah sampai pukul 11 je bang. Wajib tahu fundamental. Maksudnya bukan kita tahu fundamental lepas ni dia nak naik ke. Bukan kau tanya dia nak terbang ke, dia nak buy. Kita ambil peluang. Kena tengok hari ni ada news ke tak. Buka Forex Factory. Ada news apa. Ada news penting. Kena tengok tu semua. Sebab waktu-waktu news lah. Investor akan masuk market. Okay. Faham tak?
Ada yang tanya, cikgu ada nombor WhatsApp Soros tak? Soros tak ada. Saya ada nombor WhatsApp Trump. Siapa nak? Tapi sekarang dah tak valid dah. Trump dah tak valid Abang Biden pula valid. Dah tak valid. So, bila you nak trade compression you kena tengok news, kena plan. Let's suppose hari ni hari Rabu. Katakanlah hari ni ada news apa? Siapa tengok Forex Factory hari ni ada news apa? Kanada. Pukul berapa bang? Ni daily jangan cerita lah. Ini. 9.30. Dah pukul 10 dah ni 9.30. Buat apa? News Kanada pukul 9.30. Pukul 11. Ni contoh CP. Saya bagi contoh CP. Okey, CP ni dia ada yang dua jenis. Dia ada dua jenis. Satu CP yang follow trend. Satu CP yang lawan trend. Saya akan ajar CP yang follow trend. Paling selamat follow trend lah. Sebab korang cakap trend is my friend kan. Trend is my girlfriend. Lala ikut trend pun sama juga. MC juga. Okey. CP yang follow trend macam ni. Dia turun bawah. Lepas tu dia naik bertingkat. Nampak tak? Dia naik. Saya besarkan sikit. Kalau saya besarkan sikit tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan akan nampak sekali dengan jelasnya demand zone. Let's suppose this is your demand zone. Marking dulu demand zone. Ambil warna yang cantik-cantik sikit. This is demand zone. Saya just walking. Nanti tanya pula, cikgu demand zone macam mana nak lukis? Bila price turun bawah, dia naik atas, ini rally, drop base rally. So, demand zone. Lepas tu price naik atas. Lepas tu dia try cocok. Nampak tak dia try cocok? Sampai ke tak sampai? Dia cocok DZ1. DZ1. Tak sampai kan? So, bila tak sampai, maksudnya demand ni masih ada lagi. Bila demand ni ada lagi, apa jadi pada price? Price datang sini, turun. Masuk dekat demand zone, dia mantul atas. Nampak tak? So, kena jaga-jaga. So, faham? Okay, now, daripada sini, drop base rally. Daripada sini sampai sini. Saya tulis lah, lebih kurang lah demand zone saya. Senang cerita lah. Sini DZ2, demand zone 2. Price dah cocok belum? Dah sentuh. So, bila dah sentuh, dia dah kosong. Dah kosong. So, bila price lalu dekat sini, perata turun. Dia boleh tahan tak boleh tahan? Dia boleh stop price tak? Tak boleh, dia akan terus turun bawah. So, janganlah buy dekat demand zone 2. Kalau nak meninggal, boleh buy dekat demand zone 2. Cari yang fresh. Okay, so price turun bawah ni, dia naik atas pula. Dekat sini, demand zone lagi. Demand zone 3. Ini contoh yang banyak gap. Dia panggil banyak gap. Dia tak betul-betul kemas dia punya pergerakan dia. Ataupun dia punya zone. Sebab ni penting. Ramai orang main lukis je, main tarik je compression. Dia tarik-tarik, lepas tu bila sampai sini, mantul balik ke atas. Rugi. So, demand zone sini dah sentuh belum? Belum sentuh kan? Price try sentuh dekat sini. Tapi tak sampai. Tidak kesampaian cita-cita dia. Kegagalan di situ. Dekat tengah-tengah ni kita panggil gap. Liquidity gap. Tempat-tempat yang price nak pergi tu, nak masuk dekat kawasan-kawasan tu tapi tak sampai, kita panggil dia. Sekejap Yes.
Okey. Ya. What telah happen? Suara hilang. Test 1, 2, 1, 2. Yes. Okey, dah dengar dah? Aduh, macam-macam gangguan. Ada gangguan tu. Seorang boleh tolong baca-baca sikit tak? Sini ada banyak gangguan abang. Siapa sini pada pandai baca-baca? Cikgu ada bola saka ke? Ada lah. Bola saka aku banyak tu. Yang video korang tengok tu semua saka aku lah. If gemuk kacau. Kan yang video tutorial yang korang tengah tengok. Kadang-kadang korang ulang tayang, ulang balik dekat YouTube tu semua. Tu saka saya bang. Saya kat sini tengah tidur. Tapi saya punya doppelganger ada beratus-ratus, beribu-ribu. Tu semua saka saya tengah ajar orang lain. Faham? Okey, now kita sambung lagi. Sampai demand zone 3, faham tak? Sampai demand zone 3. Faham Demand zone 3, price nak cocok. Tengok dia cocok berapa kali sini. Saya besarkan sikit candlestick ni. Dia senang ke susah nak tembus? Ada try sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. 3 kali, 4 kali. Dia tembus. Baru dia tembus. Sebab apa? Sebab ada gap lagi kat sini. So, compression ni bukan senang-senang. Dia ada banyak trik dia. Dia banyak trik dia. Tapi kalau korang faham nanti memang best. Korang boleh baca kat mana nak entry, re-entry apa semua. Okay, now. Demand zone. Saya letak sini lah. Demand zone 4. Demand zone 4 dah clear belum? Masa price naik tu dia cocok ke tak? Dah kan? Dia dah cocok sini. So, sini dah clear. Ini tak ada masalah. Nanti price datang, tak ada masalah. Dia akan, korang nak layer kat sini. Nampak ni price turun. Terap turun laju. Tak ada masalah. Dia memang tak ada masalah. Dia terus turun je. Lepas tu dia mantul kat sini. Nampak tak? Dia punya permainan. Sebab ni bukan main-main. Ini benda-benda, ini betul-betul bukan cobaan. Bukan ini valid tak valid. Lala pening kepala kau valid tak valid. Korang kena baca market. Baca market bukan senang. Kena baca dekat dengan supply and demand. Kena faham. Benar-benar kejadian. So, okay, now kita ada satu lagi rally base rally sini demand zone. Ini rally base rally, jangan main-main. Ini abang segala demand zone. Saya nak cerita Ini demand zone. You kasih lepas abang long sini dulu, baru wak kasih lu turun. Lu jangan senang kalau tahu wak kasih lu sengat. Ini rally base rally. Dalam demand zone, dalam supply and demand, kita ada 2 jenis demand. Betul tak? Satu drop base rally, satu lagi rally base rally. So, mana kuat? Tadi ada orang tanya, cikgu, rally base rally dengan ni mana holy grail dia? Saya nak tengok holy grail dia. Kan? Demand zone drop base rally. Yang ni drop base rally. Drop base rally. Dengan rally base rally. Siapa kuat bang? Saya nak tanya. Siapa kuat? Rally base rally ke drop base rally kuat? Rally base rally lagi kuat. Sebab apa? Sebab apa rally base rally kuat? Siapa tahu? Rally base rally kuat sebab apa saya pun tak tahu. Sebab dia akan jaga kawasan. Dia akan jaga kawasan. Untuk you all price, untuk price tembus rally base rally bukan senang-senang. I tell you what, dia perlukan cubaan 3 kali, 4 kali untuk tembuskan rally base rally. Baru boleh tembus, baru boleh sell. Selagi rally base rally tak boleh tembus, don't ever dream. Ini dipanggil abang kawasan. Rally base rally abang kawasan. Abang long lah. Lu kasih lepas wah dulu, baru luar kasih jalan. Baru lain lu tak ada hal. Ini bawah-bawah punya lu tak ada hal. Lu makan lah. Ini bukan luar punya kawasan. Faham tak? Ini king buy, abang long. Drop base drop pun kuat. Sama kuat dengan rally base rally. Okay. Now, price mantul. Dia mantul. Let's suppose katakanlah ada news kat sini. Kita contoh-contoh ada news lah. So, bila you nak compression, you kena tengok, make sure rally base rally, dekat mana-mana ni, semua rally base rally kena kasih kau tim dulu. Kena kasih kau tim dia sudah tembus,
Boleh. Kalau kat tengah-tengah ni ada rally base rally lagi, you jangan mimpi bang. Dia mantul kuat. Dia mantul lagi kuat. You tengok saya bawa lagi Saya tunjuk time frame kecil M5. Saya kecilkan sikit. Ni. Okey, ni ada satu rally base rally. Ada resistance, ada rally base rally. Sini rally base rally Ni time frame M5. Nampak tak rally base rally? Kejap. Sorry. Saya buatkan dulu dia punya ni. Ni rally base rally. Ada resistance, ada rally base rally. Time frame M5. Nampak tak? So, berapa kali price boleh tembus dia? Rally base rally 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Boy, susahnya nak tembus. Nampak tak kat sini? Dia sampai sini, dia mantul naik atas. Ini yang rally base rally punya zone tadi. So, kalau korang nak layer cukup-cukup, kena make sure rally base. Ini yang saya kecilkan. Saya kecilkan. Tak nampak nanti. Ni rally base rally. Okey, video lagging kejap. Nak pakai time frame apa paling sesuai? Time frame tak ada masalah bang. Cuma kita kena monitor semua time frame. Kena tengok semua time frame. Baru kita boleh baca market. Kita tak nak pakai teknik harapan. Oh, ni nak terkejun. Ini macam nak naik lah. EU macam nak naik. EU macam nak terkejun. Come on guys. Come on, wake up your mind. Banyak lagi tempat-tempat yang dia kena settle dulu baru dia nak terkejun, baru dia nak naik. Faham tak? So, sini ada daily base rally nampak. Ada test 1 kali, test 2 kali. Saya besarkan kat sini, tempat liquidity gap ni saya besarkan. Besarkan sikit. Nampak tak kat sini dia mantul? Dia sampai dekat rally base rally, dia mantul. Naik atas. Oh, ini kalau tak cukup duit ni, kita nak layer-layer ni, boleh meninggal ni kawan. So, jangan main-main. Lepas tu dia test lagi. 1 kali. Tadi 1 kali. Ini kali kedua. 3, 4, 5 kali 6 kali ke 6. Baru dia terjun. So, rally base rally jangan main-main. Faham? Tapi kalau nak lagu keranda pula. Lepas tu price turun bawah. Dah berjaya break, dia akan jadi apa? Kawasan rally base rally tu. Dia akan jadi kawasan swap. Siapa yang berjaya break dia? Abang Long mana yang kasih pecah wah punya tempat wah? Dia kasih tahu wah. Wah mau respect sama dia. Minta maaf lah. So, you punya base drop ni yang pecah kamu lah tu. So, ni Abang Long baru. Ni Abang Long kawasan. You mau respect dia. You tak respect dia, habislah you punya account. Meninggal nanti kang. Dekat sini, base drop. Sini dekat sini. Nampak tak? Ya, susah lah. Ni kecil sangat lah ini monitor. Mau cerita pun susah. Mana M-Trading kasih sponsor satu monitor besar punya. Satu monitor besar, satu komputer gaming punya yang high speed punya. Baru shock. Nampak tak? Rally base rally, bila dah kena break. Siapa yang break dia? Siapa yang break dia? Yang break dia base drop. So, base drop tu akan jadi penguasa baru. Dia akan jadi orang cakap Abang Long baru. So, base drop kat sini jadi kawasan baru. Bila price datang balik, you boleh re-entry. Ni sebab dia dah jaga kawasan. Faham? Ada dalam video King Master kekuatan King. Zone King Selatan lawan zone King Utara. Konsep yang sama. Konsep yang sama. Okey, faham tak? Taiko baru sudah duduk. Faham? So, that's why dalam teknik pembaris, kalau you tengok teknik pembaris yang saya ajar tu, apa benda yang you ambil iktibar? First, teknik pembaris kita ada apa? Ada resistance. Lepas tu ada apa? Rally base, rally. Betul. Rally base, rally Abang Long ke tak Abang Long?
Rally base rally ni Abang Long bang. Price memang susah nak pecah. 1, 2, 3, 4 baru pecah. Konsep yang sama. So tiba-tiba berjaya pula pecah. Siapa kasih pecah? Siapa kasih pecah Wah punya kawasan? You sini cakap saya. Wah kasih respect sama dia lah. Wah kasih respect. Ini baru punya Abang Long. Abang Long you kena respect lah. You jangan main-main dia. So bila price naik, kita buat apa? Respect Abang Long bang. Kita kasih sell. So jadilah setup pembaris. Tapi kisah sebenarnya pergaduhan antara dua gangster buy dengan satu gangster sell. Abang Long yang jaga kawasan. So faham tak? Kalau you faham dah lah tu insyaAllah senang je forex ni. Tengok chart. Teruk lah dia gaduh. Wah sini gaduh sini. Sini ramai mati. Sini ramai mati. Sini ramai MC. Sini ada yang sudah terkorban. Dia jadi macam tu. Banyak gangster lah. Banyak gangster mah. Berapa ramai terkorban MC sini. Wah sini terkorban lagi. Tempat di entry ni. Wah tengok. Bukan senang-senang dia nak. Bukan senang-senang dia nak tembus. Cari. Dia ada cerita benda lah ni. Bila you tengok chart dia ada cerita. Macam ada peperangan kat sini. Peperangan buyer dengan seller. Tapi dua ni lah gangster yang jaga kawasan. Satu rally base rally. Satu drop base drop. Dua tu je. So kita nak entry tempat-tempat tu je. That's why kita pakai pembaris. Senang. Settle. Boleh? So bila dah settle sini. Katakan dia dah drop kat sini kan. Compression. So kita sambung lah. You punya compression sini dia akan sangkut-sangkut lah. Ini contoh lah. Ini contoh yang tak berapa cantik. Tak berapa cantik. Kalau nak yang cantik ni semua kita belajar sebab dia ada gap. Bila ada gap dia akan mantul. Bila ada gap dia akan mantul. Macam Euro USD tu tadi. Euro USD dia dah ada banyak gap. Dia ada orang cakap. Saya besarkan sikit. Dia dah bentuk compression. Dia dah bentuk compression sini sampai sini. Tapi ada lagi banyak Abang Long yang belum settle lagi mah. Sini Abang Long belum settle lagi. Abang Long kawasan ni ini jaga besar. Ini Mongol punya tentera dekat bawah. Lepas tu dia naik. Sini ada rally base rally lagi. Ni ada resistance. Ini ada rally base rally. Oh ini jangan main tau. Confirm mantul lagi. Lah tu cari lagi lah. So don't play sangat dengan compression yang dia boleh terjun sebatang. Kena make sure everything kasih clear dulu. Faham tak? Kalau tengah-tengah tak ada rally base rally, tak ada masalah. Kalau ada dia akan break, dia akan patah balik, dia akan tumpang lalu, minta maaf, minta ampun, dia akan sambung. Kat situlah nak re-entry. Contohnya macam UJ kat sini. Sini. Yang ini compression yang campur dengan setup. Ini saya suka. Ni cantik. That's why, macam ni, dia dah tak ada masalah. Sekejap yang atas ni. Dia ada demand zone satu. Lepas tu yang atas ni, demand zone dia semua dah kena cucuk. Dia landai saja. You tarik dia punya trend line, dia landai. That's why penting landai ni. Lepas tu atas pun ada compression juga. Betul tak? Atas CP, bawah pun CP. Dia dah cucuk. Semua dia dah cucuk lah. Lala dia jadi apa? Dia jadi triangle. Bila jadi triangle, dia boleh pergi dua-dua. Dia pergi dua kalau dia pergi bawah, dia terjun. Kalau dia pergi atas, dia terbang. Sebab kat sini supply pun dah kosong. Dekat bawah demand pun dah kosong. So tak ada masalah, dia terjun. Terjun. Faham tak? Okey, satu lagi dekat sini. Ini landai. That's why saya nasihatkan kepada semua student saya, make sure bila lukis tu, bila lukis betul-betul, jangan main tarik saja. Bila tarik saja you buat banyak tak jadi, you tak faham kenapa, what happen. This is your demand zone. Let's suppose saya tanda sini sampai sini lah. Lebih kurang sini sampai sini. Dah cocok sini sampai sini. Lepas tu daripada sini, saya nak tanda lukis mana satu, kena praktis bang. Saya tak boleh nak orang cakap valid zone ni daripada mana ke mana. This is really need a lot of orang cakap practice. Kena tengok je. Senang cerita, bila you tarik trend line ni, you tarik trend line sini, dia landai. Kurang daripada 45 darjah. Kurang daripada 30. Nak tahu kan masuk landai tu apa? Tahu tak masuk landai? Ni UJM 30.
Landai ni dia rendah, rendah. Ni demand zone. Dah cocok kan? Sini demand zone. Dah cocok kan? Ni demand zone. Dah cocok belum? Dah cocok belum? Suara hilang pula. Saya ada kat sini lagi. Sini rally base rally. Rally base rally mau jaga. You jaga-jaga ni rally base rally. Ini macam mau jaga. Kasih break dia dulu, kasih baru kita attack. Dekat sini demand zone dah clear, dah cocok. Mostly dah cocok lah. Mostly dah cocok. Sekarang siapa yang jaga kawasan? Pertahanan. Imagine you perang lah. You perang Mongol selawan dengan Kazakhstan. Paling kuat siapa tadi? Paling kuat siapa cakap? Siapa cakap pula? Siapa paling kuat? Rally base rally ke drop base drop? Rally base drop. Rally base rally kan? So rally base rally ni dia punya general bang. Kau dapat musnahkan dia punya general. Kau dapat bunuh tawan dia punya ketua dia. Yang lain semua tak ada masalah. Kau attack je. Perap mesti menang punya. Faham tak? Bagi contoh. Saya bagi contoh N30. Kalau kena macam ni baru cerita, baru faham. Kalau tak nanti korang tak faham. Ni tanya valid tak valid. Pening pula aku jawab. Pening. Price naik atas, compression. Lepas tu dia naik atas ada setup. Setup apa? Setup fake out. Fake out ni pun kita akan belajar besok lah. So dia jadi CPLQ. Dekat CPLQ, supply tinggi juga. Kenapa supply tinggi? Siapa boleh jawab? Ini soalan kebat. Ni tak ada dalam kita belajar tadi. Supply tinggi dekat kawasan fake out. Kenapa bang? Sebab ada liquidity. Ada ramai orang sell kat situ. Ada ramai orang buy kat situ. Buy stop. Ada banyak order buy stop. Bersepah-sepah. So, bila buy stop banyak kat sini. Bila buy stop banyak. Automatic supply tinggi. Betul? So, price pergi situ lah. So, jadi CPLQ. So, kita just besok. So, M15. Okay, now you pergi dekat M15. Kau nak masuk ni kat sini. The first thing kau markingkan kau punya zone compression. Markingkan rally base ready. Okay. Rally base ready 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali pun masih boleh naik ni atau steady. Dia sudah tahan lagi. Tahan. Hai. Nampak tak? Rally base ready punya kekuatan. Dia boleh tahan. Selagi dia tak close bawah, selagi itulah price akan naik atas. Tiba-tiba break. Tiba-tiba pecah break. General dah kena tangkap. Bila general kena tangkap, tentera lain boleh tahan tak you rasa? Yang lain semua anak-anak ayam je ni bang. Semua tentera berkuda kecil-kecil je ni. Anak-anak ayam je semua ni. Semua pun dah kena cocok. So apa buat? Kat sini lah kau attack. Sell stop. Sampai bawah. Paling selamat sampai bawah sini. Sampai awal CP. Okay, ini yang sampai awal CP. Awal CP. Bila sampai dekat awal CP, kat situ dah kita punya TP. Sebab kalau dekat bawah ni ada demand lagi belakang-belakang, dia boleh mantul. In this case, demand dia jauh belakang. Siapa yang buy stop meninggal lah. Siapa yang re-entry. Siapa re-entry. Price naik atas, re-entry buy. Price naik atas, re-entry buy. Price naik atas, re-entry buy. Naik atas, re-entry buy. Berhari-hari dia hold. Lepas tu price terjun ke bawah, putih terus buy. So jaga-jaga bang, compression. Macam mana nak sell stop banyak-banyak? Okey, ini paling best. Macam mana kita nak sell stop banyak-banyak? Group special, grup tentera pirate, saya dah bagi satu mesin jahit special. Mesin jahit bukan singa punya, dia orang punya special upgrade. Saya bagi mesin jahit industri. Dia boleh jahit daripada atas sampai bawah. Layer kau-kau punya. Automatic. Kalau pakai tangan letih bang. Kau nak jahit satu-satu macam menyulam tu. Lenguh tangan. Lepas tu jahitan kau tak cantik. Jahitan tak cantik. So, kita nak pakai mesin manual. Reload siap-siap. Depo siap-siap. Lepas tu, lepas tu layer lah kau-kau. Pakai heavy industri punya. Okey, strategi. Macam mana kita, ini contoh yang paling cantik untuk compression yang untuk korang boom kau-kau. Boom kau-kau. Maksudnya kita nak buat apa?
Bila price buat CP kat sini, kita dah standby sell. Standby sell je dulu. Jangan masuk. Saya cakap standby, bila saya lukis tu, standby. Jangan tekan dulu. Relax. Tengok apa kat atas. Survey, hantar askar peninjau. Apa ada kat sini? Oh, sini ada R1 lah. Hantar report kat general. Kita ada fake out, sir. Alright, good. R1, R2. Nanti kan kita akan belajar secara detail lah hari Jumaat ni. Ni jadi CPLQ. Bila CP campur dengan fake out, lagi cantik. Tak payah tunggu news. Tak payah tunggu news. Sebab supply tinggi dah. Okay. So, bila ada fake out, kita dah belajar fake out dah. Apa jadi pada price bila ada fake out? Price akan naik atas. Bila price naik atas, tengok belakang-belakang ada pembaris ke, ada apa ke, entry lot gajah. Ini kita panggil entry lot gajah. Enter lah. Kalau budak-budak sekarang nak panggil enter. Entry lot anchor. Okay, let's suppose, katakanlah modal. Okay, bila you nak trade CP ni bang, saya nasihatkan jangan pakai akaun lama, pakai akaun baru. Kita nak akaun baru yang berani mati punya. Akaun kamikaze. Berani tak? Berapa yang you sanggup loss? Kalau setup ni tak jadi, you tak menangis. Berapa agak-agak? Kalau $10, you rasa MC waktu you menangis, don't. Jangan masuk perang. Ini kawasan perang, kawasan larangan, bukan untuk you all. 3K. Oi, bapak. $5. $5 tak muat. Kalau $5, $10 pakai akaun micro. €20 tak ada hal. 1K. It's up to you. Ada yang dah general besar-besar, dia letak 1K, ada 2K. Tak kisah, whatever lah. Tapi yang you sanggup loss. Maksudnya sebab you dah layer kau-kau ni, kalau tak jadi, akaun boleh terkorban kalah dalam perang. Let's suppose saya letak $100 lah. Saya nak risikokan $100. $100, lepas tu saya ukur. Kalau saya entry kat sini, saya letak dulu stop loss kat atas. 6 pip, 7 pip. Saya letak, stop loss wajib bang. Letak stop loss. Why? Sebab kalau tak jadi, you masih selamat lagi. Stop loss 15 pip lah katakanlah. So kalau terkorban, katakanlah you punya stop loss. Stop loss 15 pip. Bila sampai sini, you nak entry lot anchor. Lot anchor ni, katakanlah you masuk 0.1 lot lah. Dengan modal $100. 0.1 lot. Biasanya saya akan letak tambah lagi. Saya akan hantar 2 general. Saya akan letak besar lagi. 2 army. 0.1 lagi. 2 layer. Lepas tu stop loss dekat atas. Katakanlah price naik atas. Kalau price naik atas, saya akan kena stop loss $30. Okey, selamat. Kita tak berjaya bawa balik harta rampasan. Sebab setup tak jadi, musuh lari, cabut. Okey. Jangan full margin terus bang. Nanti dia tak jadi yang kau belum. Bila dah MC baru price terjun. Berapa ramai dah kena. Itu tadi dekat gold. Dia dah nampak benda tu CP. Dah nak sell lah. Dia layer. Pom, MC dulu. Lepas MC dia terjun 1000 pip. Menangis sampai sekarang. Terus uninstall MT4. Betul. Saya tengok gold. Ni nampak CP. Sabar. Kau nak jadi general, kau kena sabar bang. Ini CP dah ni. N15. CP ke tak CP? CP dah ni. Tapi masa entry ni, jangan entry dulu. Tengok kat belakang dulu. Letak lot anchor gajah kat belakang. Lepas tu baru turun. Okey, kita sambung. Kena sabar. Benda ni kena sabar. Relax. Kau punya masa akan ada. Don't worry. Sekarang bila price naik atas, kita dah entry lot anchor. Letak 2 kapal besar kat sini. 0.1 lot. Lepas tu pasang sauh besar-besar. Jangan gerakkan. Sebab ada sebab benda lah ni. Jangan tutup benda lah ni. Kena tenang. Kena tahan. Lepas tu apa kita buat je lah. Kita survey dekat bawah. Okey. Lot anchor dah masuk. 2 kapal perang dah masuk. Bila price turun bawah, okey dah profit. Jangan kau close pula. Baru duk kata nak layer kau. Baru 2 pip biru dah menggigil. Cikgu, ini boleh hold ke? Nak close ke apa ke? Aduh. Tadi ada nak orang cakap nak layer kau kan. Ni kamikaze. Kamikaze memang kau no turning back bang.
Baru 2 pip biru dah menggigil lah tangan. Aduh ya, please lah. Dulu ada cuak. Dulu ada student saya bang, dia buat macam tu. Dia dah lah layer 4 orang bang. 4 orang dalam team tu. 4 layer kau-kau. Dah share lah. Oi, ini EU ada CP, jom kita sell. 4 orang dia layer-layer. Dah bagi skrip apa semua. Dah siap skrip bagai semua dah layer. Tiba-tiba cikgu cakap, macam nak buy lah benda ni. Pup, terus cancel. Terus cancel. Dia delete balik dia punya PO dia. Lepas tu apa semua, top. Lepas 4 jam, apa jadi? Price terjun sebatang. Saya pun cakap lah, tahniah lah korang berjaya, Alhamdulillah. Bagus, akhirnya berjaya juga. Betul-betul anak jantan. Lepas tu dia orang senyap je, pelik. Macam tak ada happy-happy ke, macam tak ada apa ke, macam, yelah cikgu, ya, macam tu je. Rupa-rupanya, masa price naik kejap tu, dia dah close dia punya position, dia dah cuak lah, dia dah menggigil. Dia dah menggigil, lepas tu dia tutup semua position dia. Dia orang tahul pun yang close position. Dia cakap, la ilaha illallah, apa anak jantan macam ni kan. Kau imagine lah, bukan seorang, 4 orang bang. 4 orang. Halo, tes. Putus. Sorry, gangguan. Okey, itu dekat mana tadi, Hai? Dekat Jepun kan? Bila kau layer bang, benda ni kamikaze tau. Kau dah memang nak korbankan $100. It's a one way ticket. Dia takkan orang cakap, takkan patah balik punya. Tapi kalau kau berjaya ni, kau akan balik sebagai seorang pahlawan. Sebagai satu pahlawan yang dia punya best. Best memang best gila lah. Okay, now. Bila price dah turun bawah, tengok rally base rally. Tengok rally base rally. Bila rally base rally dah kena break, bila dia break dulu, dia break sini, dia naik atas, entry lagi lot gajah satu lagi kat sini. Lepas tu bawah ni baru kau layer sell stop pakai skrip. Boleh tak? Benda ni yang kau attack dulu. Dia bagi dulu hantar yang atas ni lot anchor, letak dulu anchor. Sebab apa? Sebab bila price turun bawah, kadang-kadang dia akan mantul. Tadi you dah tengok tempat yang ada gap, dia akan mantul betul tak? Dia akan mantul naik ke atas. Bila dia mantul naik atas, yang you punya sell stop tu dah trigger. Bila dah trigger, you punya sell tu akan floating. Bila floating, dah lah position tu banyak, layer rapat-rapat. Floating tu negatif, dia punya ni akan jadi negatif, betul tak? Betul tak? Ke kau tak pernah buat? So bila tak ada lot anchor ni dia akan cover kau punya profit. Katakanlah dekat sini tengah naik atas turun bawah, dia naik atas. Kau tengah floating negatif 30 USD.
Total floating negatif 30 USD. Tapi lot anchor sini dah profit. Dah profit positif. Let's suppose 60 USD lah. So kau punya equity masih cover. 60 tolak 30 kau ada positif 30. Okey. Lot anchor kita letak besar-besar. 0.1, 0.1. Yang dekat bawah-bawah ni kita hantar askar je bang. 0.01 je. Kalau modal kecil, $100 masuk 0.01 je. Depend macam mana kau nak letak askar kau rapat-rapat ke, jauh-jauh ke, formation kau letak macam mana. Ada yang jarak 3 pip, ada yang jarak 1 pip. Kalau nak cepat kaya, jarak 1 pip. Nanti saya bagi dia punya skrip je. Video, siapa yang dah ada video tu dia tahulah. Siapa yang belum tengok video, nanti saya akan upload video tu. Saya bagi skrip tu. Macam mana you nak sell stop dalam tu. Okey. Ada soalan? Lepas tu tarik TP kat bawah. Kalau nak TP, dekat bawah ni. Awal CP biasanya. Okey. Kalau in this case, dia turun ke bawah lagi lah. Dia okay, bonus lah. Okey, kejap. Saya tengok belakang ni, dia mantul dekat mana? Dia turun bawah. Dia mantul dekat sama. Dekat demand zone juga. Dekat kawasan-kawasan demand zone, dia mantul balik. Ni bonus lah ni. Berapa ratus pip dia dapat? Sekejap. Ini berapa pip? Daripada sini sampai atas. Lebih kurang dah 135 pip. Boleh lah? Faham tak? Nanti hantar layer-layer. Nanti saya bagi video macam mana nak layer mendalam tu. Jadi dah tengok video kan? Dia lebih kurang macam tu. So make sure, kau kena make sure kalahkan dia punya general. General tu rally base rally dia tu. Untuk buy sama juga. Terbalikkan je monitor. Kalau dalam formation compression tu ada banyak rally base rally, tak payahlah. Bahaya. Bahaya. Cikgu yang banyak-banyak kena banyak-banyak SL, banyak-banyak layer tu kena SL lah. Boleh letak SL, tapi kalau letak SL pun dah tak guna bang. Sebab ni dah one way lah. Sebab let's suppose katakanlah price turun, tiba-tiba dia naik atas. Dia naik atas. By the time naik atas ni kau punya floating dah banyak. Yang negatif tu dah banyak. Yang atas nanti katakanlah dia naik sampai atas ni. Yang positif sini pun tak boleh cover. So tak payah SL. Dia akan nanti broker akan tutupkan. Tak payah susah-susah. Broker akan tutupkan dia punya account. So baca dah doa selamat. Maksudnya. Tapi at least kau berani lah. Berani ambil orang cakap. Jadi pejuang lah. Pejuang kental kan. MC lah terus. Tapi Ali berjaya lah. Sebab masa 4 orang dalam tu, saya punya student 4 orang tu. 4 orang bang. Punyalah takut buat CP dia layer. Bukan banyak, bukannya besar pun account dia. Berapa lah dia test itu ni. Lepas tu dia close position semua, dia umpama apa tahu. Masa pergi tu semangat 4 orang, kau bayangkan lah Jepun, askar Jepun 1942 nak attack kapal Amerika kan. Semua dah semangat dah, ambil kain merah, ikat lilit kat kepala. Lepas tu ambil pisau, toreh darah dekat lengan, darah dah keluar, nak attack Pearl Harbor. Semua dah semangat. Semua berlepas. Sekali baru tengah jalan, tiba-tiba bunyi orang main mercun. Pelepum, terus patah balik. La ilaha illallah, saya gelakkan dia. Korang kata nak kamikaze. Tapi baru tengok dengar mercun, meletup dah balik. Apa ni, bhai? So jangan macam tu. Saya cakap korang 4 orang ni, 4 orang kau hutang CP dengan aku. Selagi kau tak entry CP layer-layer, selagi itu aku tak ngaku kau punya student. Saya punya student. So, dia orang buat sorang senyap. Kali ni dia orang senyap. So, that's why bila ada CP, ada benda ni semua, bila korang ada entry, jangan tunjuk kat orang. Sebab dia akan efek, dia akan lipat. Simpan je dulu. Dah jadi baru bagi kat orang. Dah close baru bagi kat orang. Kalau tak nanti dia akan lipat. Ini memang pantang. Faham tak? Jadi rainbow Okay, now compression CP apa lagi bab compression ni. Dah tak ada apa-apa kot. Kena jaga rally base rally untuk buy sama juga. Betul? Boleh? Bagi yang dah jalan dalam grup mau kena kecam. Pedulilah bang, dia kecam bukan dia pakai duit dia pun. Betul tak? Bila kecam-kecam kau nak terasa, ada kau entry pakai duit dia? Tak ada kan? Kalau tak ada, peduli dia.
Betul tak? Hati kena kental. Ini akaun kau sendiri bang, untuk kau nak berjaya. Apasal kita nak sibuk cakap orang lain? Kan? Faham tak? Ha, rahsia, bukan rahsia. Ini saya kisah ada dulu. Seorang student yang rezeki dia, ini okey, ini setup yang orang cakap cantik sangatlah. Orang cakap memang kurniaan Tuhan lah. Kurniaan Tuhan. Kau ada CP kat sini. Kau ada fake out. Lepas tu ada apa, Bai? Ada pembaris, Bai. Ada pembaris kan? Resistor, rally, base rally. Abang Long dah kena break. Siapa yang break Abang Long? Drop, base drop. Ini drop, base drop. Price sampai. Apa lagi bikin? Takkan nak tengok saja. Kasih kawan lah. Kasih hantam kuat-kuat. Bila lagi mau kaya? Aduh. Boleh tak? Boleh? Dia setup. Maksudnya compression ni dia gabungkan dengan setup pembaris ke, gabungkan dengan setup whatever yang you ada ke. Ini dia panggil setup jual kebun. Setup jual kebun. Dulu ada seorang student saya, masa saya buat compression master batch berapa. Budaknya diam je. Tenang, budaknya relax. Tenang sangat. Sebab dia kerja bahagian computer analysis. Umur muda lagi, 26. Umur 26. Lepas tu, seminggu dia belajar dengan saya, dia terus jumpa saya balik. Cikgu, saya dah berhenti kerja. Apa pasal? Saya dah dapat satu setup compression, saya balon cikgu. Daripada 5K, saya punya masa tu, saya masa ajar budak-budak, saya cakap maksimum kau boleh buat, jangan besar-besar lah, 100 USD pun cukup lah, dapat jadi 1000 pun dah cukup bagus. Tapi dia punya deposit pertama 5K bang. Modal hangus dia 5K. Ni kalau jadi tak tahulah. Dia pun layer. Saya ingat lagi masa tu pair New Zealand USD. Terjun betul-betul. Sampai TP dia dapat 50K. Sekali entry je dah dapat 50K USD. Ini kisah benar. Saya tak tipu. Saya tak tipu. Lepas tu dia terus silent. Dia punya layer cantik. Dekat atas susun general dia besar-besar kat sini. Yang sini besar-besar. Satu lot. Dua lot. Dia susun general dia kat atas. Dua lot. Lepas tu bawah ni satu lot. Bila price break saja dia susun lagi general dia 0.5. Maksudnya dia bukan pakai 0.01. Dia pakai 0.5, 0.2. General besar-besar semua dia hantar. 0.1. Dia tak pakai 0.01. So bila kena TP dia dapat 50K USD. Gila, memang gila lah. Serius. Sekarang dia dah jadi trader dekat US Floor Exchange. Dekat bank mana saya tak ingat lah. Tapi dekat Floor Exchange lah. Memang dia bagus lah. Terus terang bagus. So, itu saja saya punya sembang hari ini. Ada nak sembang apa-apa lagi? Dah 10.47. Kalau tak ada, kita tutup saja. Actually benda sama. Besok kita sambung. Hari Jumaat kita sambung CPLQ. Ini CPLQ lah. CPLQ sama je. CP. Kadang-kadang, you tunggu CP macam ni besar kan. You nak tunggu news, susah bang. Susah. Tak ada news. So, bila tak ada news, kita kena cari tempat-tempat fake out. Dia jadi CPLQ. Boleh tak? CPLQ tu apa? Kita hari Jumaat kita akan belajar CPLQ. So, hari Jumaat jangan lepas peluang lah. Lepas ni saya akan masukkan video dalam macam mana nak buat layer, saya akan simpan dalam grup tu. Pandai-pandailah korang layer nak macam mana nak. Lot besar ke, lot kecil ke, lot apa ke, whatever lot of the ring ke apa. Nanti pandai-pandailah. Boleh Kau nak Amalina Dura nak cerita lagi. Cerita apa lah? Nak cerita pasal apa? Ini compression dah lah dia follow trend. Dia follow trend, lepas tu ada setup lagi. Memang orang cakap cantik sangat lah. Memang orang cakap cantik. Cuma yang ni saya terlepas itu tadi. Memang terlepas. Bila tengok siapa ni abang, kenal tak abang yang Kelantan tu? Abang nama dia abang... iya. Effendi siapa nama dia? Fendi KB. Orang panggil dia Fendi KB. Kenal tak Fendi KB? Siapa kenal sini Fendi KB? Tak kenal? Korang tak kenal dia macam korang tak gunalah trade dalam forex bang. Serius kan kau? Dia legend tau. Macam korang ni macam belum kenal dia, macam korang memang orang cakap kalau kau
macam kau tengok F1 tapi kau tak kenal Michael Schumacher. Ataupun kau tengok bola tapi kau tak kenal Ronaldinho, kau tak kenal Ronaldo, kau tak kenal Pelé. Kalau kau trade forex, kau tak kenal Fendi KB, maksudnya kau belum legend lagi, belum cukup lagi. Belum cukup lagi. So Fendi KB dia punya style macam ni. Dia suka compression lah, dia suka cari yang jenis macam ni. Itu hari dia layer full dekat sini UJ. Saya tengok dia punya SS dekat UJ tu baru saya tengok, oh Allah, macam mana dah boleh terlepas, tak nampak. Masa tu dia profit berapa K? 30K ke 40K dekat UJ saja sini. So lepas tu tak payah trade. Kau dah profit 30K, 40K. Nak berapa trade lagi? Relax lah, bulan depan pula, tunggu lagi. Okey, boleh? Cikgu, layer Messenger pakai software ke? Yes, pakai script. Saya akan bagi script. Leverage berapa sesuai? Of course 1000 bang. Jangan pakai leverage 100, jangan pakai leverage 20, nanti dia tak boleh nak trigger you punya ni. Slippage nanti kita akan belajar. Besok kita akan belajar slippage. Leverage korang pakai 1,000. Kalau kau pakai KM trading, dia automatic bagi 1,000. 1,000. Itu saya buat dekat Dow Jones. Saya buat kat Dow Jones. Saya try jadi bang. Ini ada CP. Compression. Cari rally base rally. Mana rally base rally? Tempat mantul. Cari lagi rally base rally mantul. Tempat rally base rally dia akan mantul. Tempat tu akan entry. Okey. Dia ni atas. Anchor low gajah. Low gajah dekat mana nak entry? Belakang tengok ada pembaris. Support resistance. Ada king, ada bagai apa semua. Letaklah low gajah kat sini. Price, tunggu lu, jangan layer lu, tunggu, dia break bawah. Dia dah break kita punya rally base rally. Price akan datang balik. Bila price datang balik, baru hantar serangan kedua. Hantar general, lot gajah lagi. Tentera bergajah ke, tentera kuda ke, kapal kereta kebal ke apa semua kasih keluar. Dekat base drop sini. Kalau pakai M1 nampak kot. Lepas tu masuk lagi. So daripada atas sampai bawah, awal CP dia dekat sini. Dapat berapa ribu pip ni? Saya pun tak tahu nak kira pip dekat ni, index. 468 kot. 468 pip. So dekat sini dia mantul lagi. Jaga tempat-tempat dia mantul. Dia naik atas lagi layer lagi. Dia naik atas layer lagi. So banyak juga dapat. Beribu-ribu lemon. Beribu-ribu lemon. So kena faham lah. Kena faham, pandai macam mana nak guna. Boleh tak? Cikgu trade stock market tak dekat M trading? Saya stock market saya tak pandai bang. Terus terang saya tak pandai. Saya trade currency je. Dan DEX pun baru belajar sikit-sikit. Kalau kita tengok pair lain, jika kalau dulu ada news CP senang terjun. Terus terang senang terjun. Tapi sekarang ni dia banyak main atas bawah. Susah sikit. So kena pakai CPLQ. GU dah turun dah. Naik balik. GU set. GBP Chef. Ni GBP jaga. GBP Chef ni dia tengah buat lagi. So tunggu, relax ke? Tunggu kawasan sini. Saya target kawasan sini. Ultimate. GBP Chef. CP dah cantik. Lepas tu marking dulu siap-siap Abang Long dia. General buy dia tu. Kita marking siap-siap. Kat sini ada satu. Kena break dulu. So kawasan ni lah yang kau kena jaga-jaga. Dekat sini satu. Daily base daily. Okay. Yang lain dah tak ada sangat. So buka balik M15. Sini kawasan ni. Kawasan ni yang korang nak re-entry lagi. Okay. Jangan layer sampai bawah terus. Maksudnya bila sampai sini. Bila price reject. Dia akan buat daily base daily. Dia ada buat cerita lagi lah. Dia akan banyak buat cerita. Sini pun ada self flip bagai. So kat sini akan buat fake out. So plan. Minggu depan kan. Minggu depan kita attack ramai-ramai. Boleh? Okay. Sebab sini dah CP. Ini target sampai sini. Daripada sini sampai sini target lebih kurang dalam 185 pip. Boleh lah ni. Boleh. Boleh cuba. GBP Chef ada pembaris. Yes. So dekat kawasan sini standby. Maybe kalau tak hari ni, besok dia akan sampai.
GBP Chef ni. Kalau tak besok, hari Jumaat, kita tunggu lagi, setia lagi tunggu dia orang attack. Jangan attack awal-awal. Kau banyak majoriti tentera kalah sebab dia attack awal. Itu pengalaman atau itu pengajaran yang saya dapat bila tengok dekat YouTube tentera-tentera yang kalah semua tu. Sebab dia orang tak sabar. Tak sabar, dia attack awal. Dia attack awal, mati-mati. Bila dah ramai mati, dia dah tak boleh nak fight. Bila dia attack awal, dia sell dulu, dia floating. Bila dia floating banyak, dia tak ada cover. By the time perang sampai CP sini, dia dah tak ada modal. So, ramai yang orang cakap terkorban awal. So, kena tenang, relax dulu. Tunggu perang sampai. Alright, GBP Chef watching this area. Kalau dia tembus minggu depan, so automatic batal. So, tengok kalau dia ada reject, dekat sini reject, baru kita masuk. Baru kita susun kita punya strategi. Goal. Lain UJ. Yes, I think that's it for tonight. Do you have any other question? EJ saya tak trade bang. EJ tak best lah. Saya paling tak suka pair EJ. Pair EJ tu macam pair itik. Banyak setup tak jadi dekat EJ. Kita nak pair GBP. GBP kaya bhai. Dia selepas gol ialah pair GBP. Siapa yang otai-otai, siapa yang terror trade yang dah lama, yang nak cepat kaya, biasa dia orang tak pandang pair yang slow-slow, pair yang itik-itik, pair yang orang cakap nampak aje macam jauh, bila ukur lah baru 50 pip. Astaghfirullahalazim. Bila nak kaya? Okay? So dia orang pakai pair GBP, G-Chef, G-Card, whatever GJ, itu baru power. Baru laju. Baru dia punya pergi cepat. Kau punya profit tu sedap. Okay. Boleh tak? Satu lagi, carilah pair yang laju-laju sikit. Pair yang pelik-pelik, New Zealand, whatever lah, itu, inilah, letih. Boleh? Index sedap ke? Sindex sedap bang. Saya try index sedap. Dow Jones Index, DAX pun laju. Siapa yang dah terror, mainlah Lita laju sikit. Lita ni slow. Main index laju. Setup dia sama. Gold pun, oil pun sama. Oil dekat sini murah. Oil murah. Memang sangat-sangat murah. Oil sedap. Ni CP ni tadi. CP. Meninggal pergi terjun. Berapa ratus speed. Ni pun banyak CP. Ni CP. Turun lagi. Turun. Demand zone clear. So, ni campur dengan fake out lagi. So, tendensi lah. Ada soalan lagi tak? Kalau tak ada soalan, kita habiskan dah pukul 10.57. Ada lagi 3 minit. Okey, kita ambil 3 soalan. Siapa ada soalan? Cikgu need advice. Perlu ke kita trade waktu London Open? Yes. Waktu London Open, waktu US Open adalah waktu aktif. Waktu Asian Open, waktu market slow. Market slow. Euro USD. Euro USD kan saya dah cakap ni CP lah. Kalau dia break ni, dia akan re-enter. Boleh tolong tak? Kenapa ni? Tolong apa? Malik Mardini. Nak minta tolong apa? Nak minta tolong saya depokan? Boleh. Saya depokan. Berapa nak? Trading boleh depo 30 USD ke cikgu? Boleh bang. Jangan salah anggap. Siapa yang baca saya punya channel tu, saya cakap kan ada promotion $200. Yang $200 tu adalah untuk orang yang nak cabutan bertuah. Tapi kalau you tak nak cabutan bertuah, you just nak belajar saja. You nak belajar, you nak video. Sebab saya ada banyak video. Ada 180 video. Ada group support. Ada group VIP lagi. Ada macam-macam lagi. Kalau you nak, I think dalam $50 lah. $50 ataupun 30 lah. Kalau tak ada duit pun $30 lah. Kita nak test and trading. Test dulu. Satu lagi, dia ada deposit bonus bah. Bila kau entry, kau deposit $30 ataupun $50, dia akan bagi deposit bonus $30. Tapi benalah tu macam, kalau saya bagi pun sekejap je habis. Sebab kota ada 100 orang je. Tapi kalau nak try, boleh lah. Deposit bonus. Dia bukan NDB tapi dia deposit bonus. Tapi try lah. Siapa yang nak masuk VIP, kalau nak belajar saja, kalau yang tak ada duit, boleh start dengan $30. 30 USD saya akan bagi masuk grup. 30 USD saya akan bagi masuk dalam grup Pirates.
support group lah, Pirates. Lepas tu dapat 180 video. 180 video tutorial. Ni semua saka saya yang ajar. Saya tengah tidur pun dia ajar. Okey, kalau 50 USD, dia campur lah. Dia group support Pirates. Ini Pirates campur dengan 180 video. Campur dengan, ini korang tak dapat, VIP. VIP channel. VIP ni saya bagi secrets of the secrets. Secrets of the secret. Dalam VIP channel ni saya bagi segala secret yang saya tak share dekat luar. Yang kadang-kadang saya share juga tapi orang buat bodoh juga. Orang macam tak faham-faham lagi kenapa dia tak ambil. Tapi dalam ni saya bagi satu fokus. Dekat mana kau nak entry sharp. Dekat mana kau nak entry follow trend yang betul-betul strategi yang betul-betul bagus. Semua ada dalam VIP channel. Untuk VIP channel kena 50 USD. 50 USD deposit under saya punya link and trading tu, register kat saya punya channel kan. Lepas tu boleh PM Puan Zulfa. Sekarang dah pukul 11, jangan malam ni lah. Besok lah, besok. Besok lepas subuh awal-awal lah korang PM dia. Entry zero float pun ada bang. Rahsia entry zero float pun saya dah bagi dalam tu. Bukan sekali, banyak kali. Even saya dah cakap dah dalam saya punya kelas. Tapi mungkin bila saya cakap laju, orang tak perasan. Mungkin orang buat mungkin orang gelak-gelak, orang happy-happy, orang kecam-kecam. But whatever it is, the secret is still a secret only untuk golongan orang yang berfikir sahaja. Sama macam dalam Al-Quran, dia cakap ada setengah ayat tu bukan untuk semua orang, tapi untuk golongan yang berfikir saja. Untuk orang yang berfikir saja. Ada tarik tutup tak? Tak ada. Selagi I think sekarang sampai hujung bulan ni lah, sampai hujung bulan ni. $50. Tapi pun duit $50 tu bukan saya ambil pun. $50 tu you trade lah slow-slow tu bukan ni kan. Cuma bila you trade saya dapat affiliate lah. Yang affiliate tu mohon halal bang Bila you tekan tu saya dapat affiliate, memang terima kasih lah untuk mohon halal lah. So I think win-win situation kot. I bagi ilmu, I bagi webinar, I bagi video, I bagi macam-macam. You deposit, lepas tu just win-win situation. Bukan kita semua nak free saja. Macam mana nak join M Trading? Nanti habis dalam channel saya kan ada saya bagi tahu. M Trading. Ataupun PM je lah saya. Korang takkan tak tahu aku punya PM apa ni. Jangan PM Facebook. PM Facebook saya takkan layan. PM Telegram. Kalau PM Telegram saya rajin sikit. Lepas tu korang punya muka tu kalau letak gambar perempuan ke apa ke, baru aku rajin layan. Okey. Noraimi tanya yang VIP tu yang mana cikgu, yang SND Masterclass VIP access ke? Yes. Nampak? Ada yang dah masuk dalam tu, saya dah masukkan dalam tu pun, dia tak tahu benda lah tu secret. Oh my god. Nombor telefon, tak boleh bagi nombor telefon, nanti korang sibuk telefon lah, PM lah, itulah inilah. Telegram ada. Takkan korang tak tahu Telegram aku? Kan? Azizan Sani cakap kena letak gambar Nilofa. Barulah saya jawab PM tu. Ini gambar huruf A lah, huruf N lah, huruf J lah. Aku macam kadang gambar kucing, kadang gambar katak. Kau tak rasa bersalah ke cakap dengan orang guna gambar kucing, guna gambar katak, guna gambar huruf A. Apa benda yang kau nak secretkan sangat ni? Aku tak faham lah. Huruf J, J for janda. Kalau J okey, JJ, janda, JB, janda berhias ke apa ke. Tu okey. Ini huruf, letaklah muka sendiri. Kau nak scam orang ke apa ke? Ini PM, cikgu tolong saya. PM saya macam-macam tapi gambar dia huruf J. Aduh, kan korang semua handsome, lawa-lawa. Kenapa nak malu? Kita bukan nak tengok orang tu lawa ke tak. Kita nak kenal. Saya nak kenal student saja. Bila lalu tengah jalan jumpa, ni cikgu saya. Kalau tak kenal. Ni kau mana satu apa semua. Cewa. Padahal nak tengok gambar. Okey. Telegram saya Shadowgun FX. @Shadowgun FX. Dia. Kejap. Mana alias ni? Korang jangan PM banyak-banyak. Aku nanti kalau ramai PM sangat aku pun malas juga nak layan. Kan? Ataupun pergi je lah dekat free webinar tu. CMS free webinar.
Situ ada semuanya. Sekejap. CMS free webinar. Saya buat besar-besar. Dalam tu ada channel. Channel tu ada saya punya kontak, ada saya punya kontak macam-macam. Sekejap, saya tengok betul ke tak? T.me saya pakai huruf kecil lah. T.me/CMS free webinar. Semua ada dalam tu. Semua ada dalam tu. Betul tak? Semua ada dalam tu. Saya punya kontak pun ada, saya punya admin punya kontak pun ada, saya punya whatever apa semua ada dalam tu. Ada yang tanya pasal personal coaching. Saya tak buat personal coaching lah bang. Terus terang saya cakap. Personal coaching ni saya tak buat sebab satu dia mengambil masa. Sebab saya punya masa mahal. Saya suka ajar orang beramai-ramai. Kalau personal coaching ni dia macam seorang-seorang maybe lepas tu nak kena follow up lagi. Saya tak buat macam yang seorang-seorang macam ni. Memang orang cakap memang penat. Saya sekali buat ramai-ramai. Cikgu, skrip tu boleh try kat demo tak? Boleh. Kejap lagi saya akan bagi. Okey, nak skrip tak? Nak skrip? Korang semua dah masuk kan dekat yang ni. So saya upload saya punya indie ataupun skrip. Saya bagi video promo. Tajuk dia CP How to Jahit. Okey. Saya dah hantar dalam ni. Lepas tu saya bagi dia punya skrip. Benang dengan benang aku bagi dah lah. Aku bagi video macam mana nak ni. Aku bagi mesin. Aku bagi benang. Aku bagi apa lagi kau nak? Sekejap Dia ada 4 jenis benang tau. Dia ada 4 jenis benang. Nanti kau jangan tanya pula, cikgu ni nak buka, saya tak boleh lah buka kat handphone. Allahuakbar. Pening kepala. Ya. So video dengan benang-benang tu semua, script close all lengkap, modify, stop, drag, drop, modify, take profit, pending order, layer, no TPSL, semua saya dah bagi, dah on the way. So nanti kau tengok video tu macam mana nak install tu, dah boleh tahulah kat situ. Dia boleh test, boleh tahulah kat situ. Alright, dah tak ada soalan kan? So pandai-pandai lah nanti. Hari Jumaat kita start. Kita sambung lagi. Boleh tak? Jarum tak ada dah bagi. Benang tak ada, benang bagi pun bagi. Cuma tinggal deposit. Depo je. Kalau kau nak pun aku depokan lah. Bagi nombor akaun saya depokan. MC tak payah ganti. Tapi dekat satu broker lah. Broker CMS Effect. CMS Effect. Withdraw hari ni semalam dapat. Itu withdraw. Broker paling power. Cikgu post lagi link untuk M-Trading link. Okey. Sekejap. Saya bagi. Tapi saya minta halal siapa-siapa yang dah tekan-tekan tu semua tu memang ada dapat affiliate lah. Memang affiliate. Nanti cakap cikgu tak trade pula. Cikgu makan affiliate. Saya pun trade juga bang. Cuma kita share. Saya bagi link M-Trading. Mana ni? Ya. Kejap. $50 pun boleh. Masuk VIP $50 Tak payah nak. Saya tak nak lah paksa orang $200, $300. Sebab orang nak belajar. Sekarang ekonomi pun tak bagus kan? Tak bagus. So berapa-berapa yang you ikhlas pun tak apa. Kalau tak ada duit sangat betul-betul pun tak apa. Tapi janji nak belajar. Woi. So boleh tak?
Siapa yang dah depo apa semua, tolong hubungi saya dekat Telegram. Saya akan masukkan satu persatu dalam grup VIP. Kita akan sambung. Nanti walaupun kelas kita dah habis kat sini, grup VIP akan sambung belajar lagi. Ya, best tak best kan? Kau bayangkan bang, hari-hari kau tanpa CMS. Betapa bosannya. Share indicator cat jaga. Oh, okey. Share indicator kenapa? Cat. Nanti saya try share lah. Sunyi lah. Okay, that's it lah tonight lah guys. Thank you for coming. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Kromok satu ada tak apa. Aduh, sorry aja yang faham. Okey. Saya harap semoga bermanfaat. So jaga-jaga bang. Trade tolonglah. Jaga jaga apa semua. Jangan nak cepat kaya sangat. Analisa kena banyak sabar. Kena sabar. Kena tunggu. Tunggu peluang cantik baru you entry. Kalau peluang tak cantik jangan entry. Which is quite dangerous. Cikgu ajar apa nanti dekat VIP. Saya akan ajar yang ni semua sekali dan saya akan ajar yang advance semua yang lebih secret nak entry sharp apa semua sekali lah. Okay. I think that's it for tonight. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.